Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hormati yang berhormat sahabat saya Datuk IR Amiruddin Hamzah, pengurusi majlis dan semua kepimpinan PAS dan rakan saya, sahabat saya berbahagia Dr. Haji Saifuddin Nasution dan juga bersama kita pada petang ini. Pertama sekali saya mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana waktu saudara Aris Awang, sahabat lama saya, menjemput saya untuk hadir ke majlis ini. Seperti mana biasa, saya sangat gembira kerana majlis seperti ini memang menjadi minat ataupun keutamaan saya untuk berwacana dan berdebat ataupun berdiskusi, khususnya tentang pemikiran agung ataupun pemikiran mana-mana tokoh yang dilahirkan di dunia ini. Pada waktu itu saya menjangkakan bahawa seminar ini dianjurkan oleh paling tidak pun Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah. Tapi seminggu yang lepas baru saya tahu seminar ini dianjurkan oleh PAS Kawasan Kuala Kedah. Begitu hebatnya PAS Kawasan Kuala Kedah. Dan saya harap saya mencadangkan dalam muktamar PAS Pusat yang akan datang pada bulan November ini, perwakilan yang mewakili negeri Kedah akan berucap dan mencadangkan supaya seminar seperti ini diangkat, dinobatkan ataupun dimartabatkan dan menjadikan ia sebagai acara tahunan yang boleh kita namakan syarahan tahunan Fadil Nur, ataupun PAS Pusat boleh mengangkatnya sebagai Fadil Nur Lecture, sebagai menghargai sumbangan besar yang telah pun disumbangkan oleh pemimpin besar kita itu. Oleh itu, saya ucap terima kasih dan mengucapkan tahniah kepada PAS Kawasan Kuala Kedah yang telah mengambil inisiatif yang sangat besar artinya kepada kita semua, dan saya harap ianya akan menjadi acara tahunan yang impak akan lebih memberikan kesan terhadap pemikiran kita sebagai pendukung-pendukung parti dalam menentukan masa dekat, masa depan perjuangan kita. Saya telah cuba untuk menyediakan bukalah ianya bertaraf kertas kerja, tapi dalam asalnya saya hanya menyediakan kertas perbincangan dalam sesi forum ini, yang saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
wa huwal azizul ghafur. Saya petik ayat di permulaan surah Al-Mulk ini, surah kerajaan. Ayat pertama itu Allah mengatakan dengan memuji zatnya sendiri, Maha Suci Allah yang di tangannya kerajaan dan dia Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Ayat kedua pula menyatakan dialah, yakni Allah lah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk dia menilai siapakah yang paling baik amalannya. Dan dialah Tuhan yang maha gagah perkasa lagi maha pengampun. Ayat ini cuba saya telaah berdasarkan pembacaan dan kuliah-kuliah yang saya dengar daripada lisan para ulama yang menyatakan dengan jelas tentang tujuan dan matlamat manusia ini dicipta. Terutama kematian itu Allah cipta, kehidupan itu Allah cipta, yang sudah pastinya punya tujuan. Itulah untuk Allah menilai esok di akhirat siapakah yang paling baik amalannya. Allah nak tengok besok. Jadi bagi seorang penoreh getah, petani biasa, yang pendapatannya mungkin satu hari 10 ringgit, dia bersedekah ataupun dia berikan infak 2 ringgit kepada perjuangan, maka 2 ringgit itulah yang terbaik bagi mereka. Bagi seorang yang sangat miskin, yang mungkin pendapatannya satu hari 4 keping getah yang ditoreh, 2 keping lagi dia belanja untuk keluarganya sendiri, 2 keping lagi dia bersedia untuk memberikan kepada perjuangan. 2 keping getah itulah yang terbaik baginya mungkin. Bagi seorang hartawan seperti Abdul Rahman bin Auf, yang setiap kali dipanggil seruan jihad kepadanya, setiap kali turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala untuk infak, maka dia memberikan sebahagian daripada hartanya. Itu yang terbaik bagi Abdul Rahman bin Auf. Jadi bagi seorang pemikir agung, bagi seorang tokoh pejuang Islam, ada yang telah mendermakan darahnya untuk perjuangan. Para syuhada yang gugur di sepanjang jalan perjuangan, darahnya lah yang terbaik. Bagi seorang yang siang malam berfikir untuk kemajuan perjuangan kita, terbit saja matahari, maka kerjanya berfikir untuk bagaimana parti atau perjuangan ini mesti lebih baik daripada hari semalam. Maka sudah barang pasti pemikirannya itulah yang terbaik baginya. Bagi kita, setiap kita boleh menyumbang apa yang terbaik mengikut falsafah dan tujuan serta matlamat ayat yang sama-sama kita kongsi pada petang ini, iaitulah permulaan surah Al-Mulk. Dalam konteks almarhum Datuk Fadzil Nur, daripada pagi tadi saya rasa kita telah berfikir, kita telah berjaya untuk menggali sebanyak mungkin khazanah pemikiran beliau dan jasa bakti beliau dalam perjuangan. Bermula dengan memangku jawatan Presiden. Kalau kita ambil pada jawatan itu, waktu keuzuran Tuan Haji Yusuf Rawah dalam sesi 87 hingga 89, beliau memangku jawatan tersebut. Dan barulah pada Muktamar tahun 89, beliau secara sah menjadi Presiden Parti Islam Malaysia PAS sehinggalah kepada bulan Jun tahun 2002. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pasti hari-hari yang beliau lalui sebagai pemimpin pertama parti ini telah berjaya kita bahaskan kepada pagi tadi. Dan kita yakin dan percaya bahawa setiap sumbangannya sangat berharga, pemikirannya
walau sependek mana pun dan seluas mana pun, akan tetap menjadi kenangan dalam lipatan sejarah. Seorang imam yang bersyukur, Imam Al-Zahabi rahimahullah, mengungkapkan dalam kitabnya Syiar Alam An-Nubala. Beliau menukilkan suatu hari dalam kehidupan para pemimpin yang agung itu adalah lebih baik daripada seluruh kehidupan orang-orang biasa. Ini mungkin sosok yang Allah takdirkan lahir ke dunia ini untuk menjadi pemimpin. Kata orang putih, mungkin kategori ini, you are born to be a leader. Born to be a leader. Maka dalam sejarahnya sama dalam sejarah keagungan tamadun Islam yang melahirkan barisan kepimpinan cendekiawan, para intelek, pemikir yang akhirnya apabila jatuhnya Baghdad, maka khazanah itu dipunggah ke barat. Maka pemikiran-pemikiran agung dicedok dalam zaman Renaissance, zaman Enlightenment, semuanya berakar umbi daripada khazanah Baghdad. Ini yang termaktub dalam sejarah Islam. Demikian juga kalau kita melihat tamadun barat lepas itu, melahirkan juga tokoh-tokoh pemikir, falsafah daripada Greek dan Yunani di zaman Enlightenment dan di zaman-zaman sampailah kepada hari ini. Kita melihat pemimpin-pemimpin dunia ini datang silih berganti. Walaupun kita dalam dunia pemikiran, dalam dunia mencernakan dunia pemikiran ini, kita harus melihat secara objektif. Kita bukan ahli fals yang membuang buku-buku barat, yang tak nak pakai langsung kebaikan atau nilai-nilai dalam tamadun barat. Ada yang boleh kita ambil. Kita ambil yang baik, kita jadikan sebagai pedoman. Yang tak baik itu tak payah kita nak ikut. Kalau contohnya pada hari ini, kita melihat tentang kejayaan negara-negara Skandinavia yang setiap tahun diberikan anugerah oleh satu badan kajian daripada bangsa-bangsa bersatu. Negara yang paling aman untuk diduduki adalah Sweden, Norway ataupun Finland. Setiap tahun bertukar ganti. Kadang-kadang Sweden nombor 1, kadang-kadang Norway nombor 2, kadang-kadang Finland nombor 3. Tahun depan Finland pula. Jadi ikut kajian ni kenapa? Sebab nilai baiknya, civic minded, sehingga ada yang mengatakan kalau kita tertinggal dompet duit dalam taksi di Sweden, jangan bimbang. Dalam masa 1 jam, beg duit kita akan dikembalikan. Iaitu benar-benar berlaku di negara-negara ini. Maknanya ada nilai baik, nilai Islam yang dipraktiskan di barat. Itu disanjung oleh manusia dalam tamadunnya. Tapi kalau dunia Islam pun tidak boleh memberikan nilai yang baik, maka kita tetap terbelakang. Yang penting di sini bagi kita adalah kita mencedok, menggali sama ada pemikiran, sama ada nilai itu untuk kita bawa dalam gerakan kita, supaya kita menjadi sebuah gerakan Islam yang dinamis, yang mampu melihat secara objektif, berfikir secara konstruktif untuk memajukan masa depan perjuangan kita. Dalam konteks Ustaz Fadil, yang saya sendiri, yang mungkin Datuk Ustaz pun ada di sini, kami menyerahkan sebaya. Sama-sama berdiri dan sama-sama telah tumbuh dalam hati ini, hasil daripada bimbingan para pemimpin kita yang ada pada hari ini. Kita dapat melihat tentang beberapa milestone, tentang beberapa detik waktu yang kita merasakan bahawa dengan kehadiran pemimpin besar dalam parti ini, mereka lah yang mengasaskan gagasan pemikiran. Dia nak cerita sembang, nak cerita dia makan apa, minat makan apa, itu mungkin itu biasa. Kalau kita pergi sembang-sembang dengan Datuk Fadil dulu di Kuala Lumpur,
Dia tak kisah makan di warung. Dia less protokol. Dia tak macam pemimpin yang mementingkan protokol. Ya. Bersama dia tak kisah. Malam dia lapar, dia ajak dia makan roti canai. Itu cerita biasa. Tapi lagi segi pemikiran, kita melihat beliau juga mewarisi satu pemikiran agung yang di mana kemungkinan kejahatannya tidak berlaku pada waktu beliau hidup, tapi dapat kita rasakan pada hari ini. Sebagaimana kita melihat keagungan pemikiran Profesor Zulkifli Muhammad. Ya. Dalam tahun 60-an, dalam satu minit mesyuarat yang saya semak di Akhir Negara, beliau mencadangkan dalam satu mesyuarat yang terkuasa agung PAS awal tahun 60-an keperluan PAS untuk memikirkan supaya PAS dibuka untuk menerima orang-orang bukan Islam sebagai ahli parti Islam semasa PAS. Tuan-tuan tahu, dalam minit itu juga dikatakan ada, boleh dikatakan majoriti ahli yang kuasa agung PAS pada waktu itu kata hang gila betul. Ya. Itu adalah suatu pandangan. Profesor Zul telah lebih lama meninggalkan kita. Idea itu awal tahun 60-an. Pada tahun 61 bulan 10 saya tak lahir lagi. Saya lahir bulan 12 tahun 61. Saya tak lahir lagi. Gagasan itu telah dikemukakan oleh Profesor Zul, yang semua orang hari ini tak boleh menafikan dia seorang yang genius, walaupun cacat, tetapi PAS telah melahirkan manusia agung seperti beliau. Tapi siapa nak terima idea beliau pada waktu itu? Kita parti Islam. Takkan kita nak buka parti kita ini. Ataupun ideanya pada waktu itu mungkin untuk PAS fikirkan, kita tak boleh keseorangan dalam perjuangan. Tak mungkin PAS boleh mencapai kejayaan dalam sebuah negara Malaysia yang majmuk ini secara keseorangan. Itu mungkin pemikiran Zul pada waktu itu. Tapi bila disempurnakan 50 tahun kemudian, tadi Ustaz Mujahid sebut, Datuk Mujahid sebut, PAS Johor buka 2 pintu. Seorang dibuka lebih awal, PR yang ke-12, Pemuda Anak Perempuan Rahmat. Jadi wanita pertama yang PAS izinkan menjadi calon dalam pilihan raya. Walaupun pada waktu itu kita pinjam tiket ataupun kita pinjam lambang Parti Keadilan. Lepas itulah Ulama Majlis Syura membuat keputusan boleh, dan sampai masanya PAS boleh untuk memberi izin bukan sekadar kepada wanita, tapi kepada orang bukan Islam boleh bertanding untuk menggunakan lambang Parti Islam semasa PAS. Jadi di hari yang lepas, Johor walaupun negeri kecil dan kerdil, tetapi kita beri 2 ruang. Satu pada Pemuda meneruskan perjuangannya di Dun Tiram, dan kita buka satu lagi di Parlimen Air Hitam, di mana pengurusi Dewan Himpunan PAS Upancau yang beragama Kristian, seorang Cina, diberikan izin untuk bertanding atas lambang PAS di Parlimen Air Hitam. Itu 50 tahun kemudian, apa yang Zul sebut menjadi satu kenyataan. Kita berjaya menubuhkan apa yang dikatakan Dewan Himpunan Penyokong PAS. Sewaktu saya dengan Datuk Seri Presiden hadir dalam suatu seminar antarabangsa di Istanbul tahun 2010. 2 bulan, bukan 2 bulan, 2 hari. 2 hari selepas kita merasmikan Dewan Himpunan Penyokong PAS. Sebab itu kami bertolak ke Istanbul, ada satu conference di Istanbul. Dalam ucapannya di hadapan pemimpin-pemimpin gerakan Islam antarabangsa dengan penuh bangga, Presiden menyebut kita PAS ada satu produk baru,
kita ada satu jenama baru dalam sejarah kita, iaitulah kita berjaya menumbuhkan satu badan, satu dewan yang dinamakan Dewan Himpunan Penyokong PAS, di mana ianya terdiri daripada orang bukan Islam tetapi memberikan sokongan, berikrar dan komited untuk mempertahankan dasar-dasar Islam yang PAS bawa. Jadi itu kita kemukakan dalam satu arena yang lebih besar di mereka antara bangsa, maka dia menggamit berbahasa. Dan ada di kalangan tokoh-tokoh mereka Islam pada Mesir, pada Jordan dan Pakistan pada waktu itu ingin belajar daripada apa yang telah kita buat. Jadi harusnya kita ingat pada hari ini, khususnya nasihat saya kepada adik-adik, orang-orang muda yang segeralah bakal satu hari besok duduk di hadapan ini menjadi pemimpin besar PAS, supaya jangan takut untuk melontarkan pemikiran. Belajar dengan ilmu dan pengetahuan untuk menjadi pemimpin yang boleh bercakap dengan knowledge, bukan sentimen, bukan rasa dendam, bukan rasa kita nak, orang kata nak budaya mengata orang lain, tapi kita membudayakan diri kita dengan semangat kita mahu menjadikan parti ini mesti lebih baik daripada hari semalam, mesti lebih baik daripada esok. Dan inilah pemikiran yang saya rasa harus kita pelajari. Maka untuk itu kita merasakan apa yang Ustaz Fadil buat dalam masa lebih kurang 12 tahun atau 13 tahun sebagai Presiden PAS, yang saya rasa yang paling penting untuk kita bawa pada hari ini adalah soal beliau telah meletakkan diri sebagai seorang pemimpin yang beliau membaca zaman. Antara ciri seorang pemimpin yang baik ini, dia boleh membaca zaman. Sebab kita dilahirkan untuk memimpin hari ini dan esok. Allah tidak menjadikan kita lahir memimpin hari semalam. Dan semalam itu biarlah menjadi sejarah. Baik buruknya kita kaji. Allah lahirkan kita sebagai pemimpin hari ini dan esok dan masa depan. Maka tugas kita pada hari ini untuk membawa parti ini jauh ke hadapan. Bukan mengheret parti ini ke belakang. Dan saya yakin seorang mana, sesiapa pun yang menjadi pemimpin, dia tak akan mahu membawa partinya sorot ke belakang. Dalam konteks kita bicara tentang Ustaz Fadil, beliau seorang pemimpin yang membaca zamannya, di mana dia berada, masyarakat jenis apa yang ada di harapannya, dan iklim politik dan fenomena persekitaran yang saya rasa beliau telah berjaya membacanya dengan bijak berdasarkan kepada pengamatan yang sangat tajam. Ini mungkin beberapa sifat yang Allah anugerahkan, yang itu mungkin gifted. Ada orang kata macam karisma, macam ketajaman fikir, ini gifted. Gifted ni maknanya God sent, orang Allah tentukan. Tetapi itu yang Allah bagi. Tapi ada pemimpin yang boleh dilahirkan. Ini saya nak pesan pada adik-adik dan anak-anak muda. Ada pemimpin yang boleh kita lahirkan. Sekiranya kita cukup dengan package yang kita boleh sempurnakan. Beri peluang, rajin membaca, rajin mentelaah, rajin membuat unjuran masa depan, dan kita memiliki meluaskan persekitaran lingkaran kita dengan duduk dalam kelompok kita sahaja dan puas hati dengan apa yang kita ada. InsyaAllah akan lahir pemimpin yang lebih besar pada masa yang akan datang. Ustaz Fadil dalam bab ini, yang pertama sekali beliau buat adalah untuk membuka sayap PAS ini. Dia tak tunjukkan. Kalau ibarat pintu dia buka untuk semua orang memberikan sumbangan. Sebab itu kita melihat era beliau ramai yang berlatar belakangkan pada ABIN. Mungkin beliau juga sejarahnya pernah menjadi pemimpin besar ABIN. Pernah jadi timbalan Presiden ABIN. Daripada grup-grup lain macam IRC, hatta pada UMNO sendiri, atau mana-mana badan, Ustaz Fadil raihkan. Dia sebagai pemimpin, dia tak tutup pintu.
Walaupun ada perbincangan selepas itu, bahaya orang itu, bahaya orang ini. Boleh percaya atau tidak, itu diuruskan oleh Sahabat. Tapi yang penting buka pintu. Sebab PAS bukan macam jamaah Islam di Pakistan. Kita bukan macam ikhwan, mereka awal Mesir. Nak jadi ahli ikhwan, nak jadi ahli jamaah Islami ni, kena hafal 4 juzuk dulu. Kena ingat tu kena hafal beberapa hadis dulu. Masuk rukun 1, rukun 2 tak tahu lagi. Puasanya macam mana, training ni macam mana. PAS kena buat macam itu. Siapa yang tinggal? Tapi PAS ialah parti siasat. Jadi kita cukup dengan kita mewujudkan satu perlembagaan yang berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kita memberi ruang kepada semua orang memberikan kita apa yang terbaik kepada mereka. Sebab itu zaman Ustaz Fadil ini zaman dia buka pintu. Dia buka pintu. Saya faham. Saya juga lahir dah 30 tahun pun. Taklah tua sangat saya. Taklah muda lagi. Umur pada 52. Ada cucu seorang. Tapi dalam masa 30 tahun saya bersama dengan kepimpinan PAS. Banyak masa dihabiskan dan saya banyak masa dengan Ustaz Fadil waktu itu. Bersama dengan beliau bertelaah dan melihat apa yang beliau telah lakukan. Beliau berani buat satu keputusan. Berani untuk terima siapa-siapa yang datang kepada kita. Yang beliau uruskan. Walaupun ada bahaya, tidak bahaya dan seumpamanya. Akhirnya, saya belajar pada hari dengan suatu keadaan. Ada orang kata dia lah yang kuat PAS. Ada orang kata dia lah yang paling handal dalam PAS ini. Dan sejarah PAS ini pada hari pertama sampai hari ini diwarnai oleh semua suasana ini. Yang kuat PAS lah akhirnya Ustaz Amal pun ada. Yang pada awal dia lah yang paling banyak berkorban pun hari ini tinggalkan PAS pun ada juga. Hakikat yang saudara siapa pun kita pada hari ini, kuat tidak kuat PAS, kita ni handal tak handal dalam PAS ini, kita ni ikhlas tak ikhlas, bagi saya tunggulah di saat jenazah kita diusung ke tanah perkuburan. Di situlah besok menentukan siapa kita. Ada yang tak sabar, yang tak ikhlas, ya ada niat yang tak baik dengan parti, masuk PAS kerana ada niat yang lain. Semuanya dah ditapis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan bimbang, insya-Allah. Tapi apa yang penting, beri peluang. Ini satu sikap yang terlihat untuk kita Fadil mengamalkan konsep muruna. Saya tak nak guna fleksibel, saya tak nak guna pragmatis, macam orang tafsir macam-macam. Guna istilah Arab lah sebenarnya, paling tepat muruna. Ya? Kita buka sikit, kita fleksibel. PAS dia tak boleh tutup pintu begitu, tak boleh. Kita kena buka. Maknanya sayap rahmat PAS ini kena dibuka luas. Supaya semua orang melihat. Masuk PAS ini ada peluang. Masuk PAS ini rasa selamat. Masuk PAS ini boleh menyumbang. Masuk PAS kita bersama rasa cukup selesa untuk memperjuangkan Islam yang menjadi perjuangan kita pada hari ini. Kemudian kita melihat dalam memutuskan perkara yang sangat kritikal. Yang ini pemimpin yang berani saja boleh buat. Betul, saya waktu pemuda dulu, saya pesan dengan pemuda ni, kalau nak jadi pemimpin ataupun telah kau dilantik jadi pemimpin, kamu mesti menjadi pemimpin. Tak berani jadi pemimpin, duduk belakang. Dia jadi ahli. Dia orang lain ramai lagi boleh jadi pemimpin. Pemimpin mesti berani membuat keputusan. Berani menanggung risiko. Jadi yang singgal sikit dengan macam seperti dengan Anwar. Saya dengar tadi pagi tadi. Dr. Mahfuz buat banyak cerita. Bukan senang. Saya dengar sendiri. Ini bukan saya dengar warung-warung tepi jalan. Saya dengar sendiri orang maki Ustaz Fadil.
Bukan kritik, maki. M-A-K-I. Maki dia. Tapi dia konsisten. Ini sikap pemimpin. Kalau dia rasa dia betul, dia mesti konsisten. Dia mesti, sebab dia nampak apa yang dibuat pada zamannya perlu. Walaupun nanti dia mati, dia tak dapat lihat kejayaan, tapi dia yakin dia buat itu on the right track. Ini yang paling penting. On the right track. Jadi, atas apapun sentimen waktu itu, Ustaz Fadzil tak peduli. Yang penting, dia mesti menjadikan PAS ini wajahnya wajah rahmah. Bukan wajahnya wajah memberikan hukuman. PAS bukan wajah yang untuk menempelak orang lain. Tapi Ustaz Fadzil membuka PAS pada waktu itu untuk wajah rahmah yang biarlah ada rasa orang lain boleh berpayung di bawah PAS. Iaitu apapun sentimen Datuk Seri Anwar dulu dalam UMNO kepada PAS, kita lupakan. Kita maafkan. Kenapa waktu itu kezaliman yang kita nak tentang. Pada mana-mana individu pun yang dizalimi, itu wajib untuk PAS berikan pertolongan. Demikian juga dengan bila pemuda PAS waktu itu tahun 88. Ini satu detik lagi yang saya masih ingat. Kita pemuda PAS pada waktu itu, bila melihat berlakunya huru-hara, berlakunya perpecahan besar dalam UMNO, tim A dan tim B. Jadi pemuda PAS ambil inisiatif waktu itu mengadakan satu majlis makan malam dan menjemput yang berhormat mulia Tengku Ghazali Hamzah, Datuk Raisi Yatin pada waktu itu, Datuk Manan Osman, banyak lagi lah tokoh-tokoh pada waktu itu untuk makan malam. Kita namakan makan malam perkara rumah. Dan jemput Ustaz Fadzil datang pada waktu itu. Dan Ustaz Fadzil datang. Kalau saya tahu, sebelum beliau datang dan selepas dia datang, juga kritikan yang sangat hebat yang beliau terima. Kalau Ustaz nak pergi, salam tangan pula dengan kuli. Tangan dia lah penuh najis. Dia dulu yang jadikan Kelantan ini negeri yang PAS Batu Nisan. Tak ingatkan dia dulu. Jadi tuan-tuan sekalian, itu cerita dulu. Itu cerita dulu. Ya. Bagi Ustaz Fadzil, yang penting PAS mesti memposisikan dirinya sebagai parti siasat. Parti yang dilihat boleh memberikan sumbangan besar pada negara pada waktu itu. Dan walau apapun hujahnya, alhamdulillah, kita dapat Kelantan sampai hari ini. Alhamdulillah. Jangan lupa sejarah. Ya. Jadi ini semua bagi saya adalah suatu detik-detik penting yang saya merasakan bahawa beliau berani untuk mengambil risiko, beliau bersedia untuk berhadapan dengan apa juga keadaan, dan beliau firm. Pemimpin ni tak boleh peluk-peluk. Peluk-peluk kalau saya selesai. Ada kedah apa? Peluk-peluk. Komputer kata flip-flop. Sekejap begini, boleh tidak, dan langkah ke depan, atau mundur pula ke belakang. Ini bukan cara kita. Dan konsistensi itulah yang meninggikan martabat kita. Yang meninggikan martabat PAS pada waktu itu. Dan hasilnya pada hari ini kita lihat. Keberanian itu kita lihat pada hari ini. Kalau PAS hari ini dianggap parti yang boleh tampil ke hadapan, adalah disebabkan oleh keberanian yang ditunjukkan oleh mana-mana parti politik. Jadi untuk orang yang pertama ini, saya rasa itu antara semangat besar yang saya rasa perlu kita kaji. Tapi yang penting bagi saya, seminar ini akan terus membudayakan cara berfikir. Bukan maknanya kita nak menjebak diri kita untuk mempersucikan mana-mana tokoh, ataupun kita nak membuka aib ataupun menunjukkan kelemahan mana-mana tokoh yang lain. Kalau ada pun, bagi saya itu adat dalam perbincangan intelektual. Itu biasa. Orang nak banding macam mana. Ya? Saya dulu bila ambil alih ketua muda, saya ketua Haji Mahfuz. Orang banding macam-macam.
Saya tak kasar, saya tidak hebat macam Haji Mahfuz. Haji Mahfuz ni suara dia macam mana pun, itu orang nak bincang macam. Saya jawablah, Mahfuz hero Hindustan, saya hero Hong Kong, baik. Itu watak masing-masing, ya. Cara berfikir masing-masing. Itu. Tapi orang nak bincang, kita tak boleh nak bincang. Sebab dunia pada hari ini, orang akan bincang. Jadi kita akan melihat tentang beberapa perkara yang kita rasakan. Jangan tutup pintu perbincangan. Jangan sempitkan pemikiran. Sebab budaya untuk kita berfikir inilah yang akan menentukan masa depan bangsa. Masa depan kita mesti melahirkan pemimpin-pemimpin yang boleh berfikir dan boleh berwacana dengan berdasarkan fakta-fakta yang boleh kita bertanggungjawab. Kalau barang seorang cendekiawan Cina, Ai Cheng, pernah mengatakan pinggan yang retak itu, kalau tuan-tuan pergi museum, jumpa satu pinggan, mungkin harganya berjuta ringgit. Kalau harga nilai sebuah pinggan lama. Kenapa pinggan itu lama? Kenapa pinggan itu mahal? Kadang-kadang sangat mahal. Kenapa? Sebab pinggan lama itu banyak retak-retak. Kalau pinggan itu licin, dia tak ada nilai. Jadi kata penjara Cina ini, retak yang wujud pada pinggan lama itulah yang menentukan karakter. Jadi itulah maknanya. Selagi banyak retak tanda pada pinggan lama itu, semakin banyaklah kajian-kajian yang dibuat tentang kesenian pada pinggan tersebut. Dan orang-orang Inggeris juga pernah mengatakan, it is the flaws that shows its character. Kadang-kadang apapun mungkin kecacatan, kelemahan pada pemimpin itu, itulah yang menampilkan karakter. Jadi kalau ada perbahasan, ada diskurs, kita harus melihat dari sudut positif yang boleh berkongsi bersama. Yang penting bagi saya, PAS harus bergerak ke hadapan untuk kita memimpin rakyat Malaysia keseluruhan. Pemimpin PAS bukan hanya memimpin orang-orang PAS. Ingat, pemimpin PAS bukan memimpin orang-orang PAS sahaja. Dan pemimpin PAS mesti memimpin rakyat Malaysia keseluruhan. Dan kitalah yang insya-Allah yang akan menjadikan parti ini lebih maju, lebih progresif dan lebih cemerlang pada masa akan datang, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bahagia Tuan Haji Salahuddin yang terdapat sedikit simpulkan yang menceritakan bagaimana almarhum seorang yang bijak untuk membaca zamannya, lalu seorang yang hanya bijak membaca zamannya dan membiarkan perkara itu berlalu adalah seorang yang tidak bijak. Tapi bijak membaca zamannya lalu mengambil peluang daripada apa yang berlaku itu dengan membawa perubahan, dan perlu di sana ada sikap keberanian untuk mengambil risiko dalam mempertahankan apa yang ingin dibawa. Berani mengambil risiko adalah merupakan salah satu lagi karakteristik kepimpinan almarhum, dan dengan risiko yang diambilnya itu dapat terlihat beberapa perubahan-perubahan besar yang berlaku di dalam PAS yang telah memberikan keuntungan kepada Islam itu sendiri. Seterusnya saya dengan hormat mempersilakan Yang Berhormat Datuk Paduka Ustaz Musa untuk meneruskan perbincangan kita tentang karakter kepimpinan Ustaz Fadlul Nur Satu Dalam Sekuriti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala al-mustafa Sayyidina wa Habibina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ilaihiddin. Yang berbahagia, yang berhormat Datuk Pengerusi Majlis yang dikasihi, yang berhormat bekas yang berhormat Saudara Salahuddin, dan juga hadirin hadirat sekalian.
Giliran saya untuk membincangkan tajuk ini berada pada penghujung sesi perbincangan tuan-tuan semua. Saya lebih dulu ucap terima kasih kepada penganjur yang telah sudi untuk menyenaraikan nama saya sebagai pembentang pada petang ini, walaupun saya sudah tidak ada jawatan dalam kerajaan. Jadi capacity party untuk membentangkan tajuk ini, dan juga program ini diadakan pada waktu kita telah kehilangan kerajaan di Kedah. Mungkin niat penganjur adalah untuk membangkitkan semula semangat juang yang telah ditinggalkan oleh anak Kedah yang bernama Fadil Noor, supaya kita tidak kehilangan arah dalam memacu semula parti pada masa-masa yang akan datang. Izinkan saya mulakan analisis yang tidaklah boleh dikatakan kritis terhadap Fadil Noor sebagai bermula daripada zaman saya mahasiswa. Saya hidup sebagai mahasiswa pada waktu PAS mengalami evolusi politik yang paling kritikal pada tahun 1982. Sebelum daripada perubahan politik di mana PAS telah menggagaskan gagasan kepimpinan ulama dalam muktamar di Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1982. Anak-anak muda pada waktu itu di kampus khususnya telah membina satu tren baru, gerakan Islam berasaskan tarbiyah, di mana kampus telah subuh dengan usrah tanzim dan juga program-program tarbiyah yang lain, tetapi mereka belum secara langsung menyertai PAS. Namun, apa yang menjadi idola mereka pada waktu itu, termasuk saya sendiri, adalah 3 pemimpin utama PAS, yaitu Tuan Guru Datuk Ni Aziz Al-Fadil dan Sri Presiden kita, dan juga Ustaz Fadil Noor. Ketiga-tiga tokoh ini menjadi idola kami atas karakter yang berbeza. Tuan Guru Haji Abdul Hadi adalah teras kepada tarbiyah. Masjid Rusila adalah tumpuan anak-anak muda daripada kampus untuk mendengar kuliah Jumaat dan juga khutbah Jumaat yang memberangsangkan dan membawa fikrah perubahan, yang memberikan semangat baru bahawa di sana nanti akan muncul PAS yang membawa ciri-ciri gerakan Islam yang lebih tepat, dinamis dan syumul. Walaupun pada waktu itu kepimpinan PAS masih lagi diselubungi oleh awan mendung, dan bagi kami anak-anak muda, pemimpin yang ada pada waktu itu membawa suara campuran di antara nasionalis Melayu dan juga Islam. Pada waktu itu ada kenyataan-kenyataan daripada pemimpin-pemimpin PAS yang seakan-akan sama dengan suara UMNO, sehingga kami anak-anak muda tidak menaruh keyakinan pada mereka. Dan kemudian atas dasar itu, kami di kampus mempunyai dua tapak. Tapak yang pertama ialah Abim, dan juga setengah sahabat lain pada waktu itu dinamakan IRC, dan juga kumpulan-kumpulan Islam yang lain termasuk Abim Perlis. Kenapa wujudnya fenomena itu? Kerana kita tidak yakin sepenuhnya tarbiyah dan jalan Islam yang syumul adalah jalan yang rasmi dipilih oleh pemimpin PAS pada waktu itu. Oleh kerana itu kami juga rapat-rapat dengan Nadim. Dan pada masa yang sama, oleh kerana PAS adalah wadah politik yang satu-satunya cenderung kepada aliran Islam, maka separuh hati kami berada dalam PAS. Dan kemudian saya masih ingat saya telah diarahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk aktivis Selisi Melaya menolong Ustaz Fadil dalam pilihan raya kecil Bukit Raya pada tahun 1982. Kami datang, dan itulah kali pertama saya terlibat dalam satu pilihan raya. Kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat keputusan menyertai UMNO secara memijut.
dan kami memilih untuk menyertai PAS secara rasmi pada tahun 1982. Dan dengan itu saya telah dipilih untuk menjadi perwakilan PAS wilayah persekutuan ke muktamar PAS di Dewan Bahasa pada tahun 1982. Dengan itu saya sempat menyaksikan usul yang dibawa oleh Dewan Pemuda PAS untuk menggagalkan kepimpinan ulama. Dan secara kritikal kita hendaklah akui bahawa gagasan kepimpinan ulama diilhamkan oleh revolusi Islam Iran. Kerana pada waktu itu kepimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini sebagai pemimpin zuhud yang mengolah isu-isu politik contemporary dengan begitu tepat dan hebat, telah mendorong anak-anak muda di seluruh dunia menganggap bahawa itu adalah model yang harus diikuti. Dan kerana itu konsep kepimpinan ulama telah dibawa. Dan di dalam muktamar tersebut Datuk Asri telah meletakkan jawatan dengan harapan ia akan disokong, dipilih semula untuk memimpin PAS. Tetapi pada waktu itu telah berdiri Allahyarham Tuan Guru Haji Abdul Samad Noh, wakil daripada Dewan Ulama PAS Pusat, membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablir rasul sampai akhirnya. Sesiapa yang berjuang kerana Nabi Muhammad telah mati. Sesiapa yang berjuang kerana Allah, Allah tidak akan mati-mati. Siapa berjuang dalam PAS kerana Datuk Asri, Datuk Asri telah letak jawatan. Siapa berjuang dalam PAS kerana Allah, Allah masih hidup. Disambut oleh takbir yang kuat. Dan saya masih ingat tukang juara takbir pada waktu itu ialah saudara Bunia Minyak. Dan kemudian bila saya selidiki, yang menulis ayat ini untuk diberikan kepada Tuan Guru Haji Abdul Samad untuk dibaca adalah Almarhum Ustaz Yahya Usman. Bermula daripada tahun itu, PAS telah dipimpin oleh kepimpinan ulama. Tetapi Ustaz Fadil Noh belum lagi menjadi teraju yang pertama. Allahyarham Yusuf Rawa telah dipilih menjadi pemangku Presiden PAS. Dan kami anak-anak muda di kampus masih sangsi. Adakah Al-Fadhil Ustaz Yusuf Rawa ini pendapat saya secara terus ya, terang. Ya, walaupun beliau adalah bapa pada Dr. Mujahid, dan alhamdulillah Pak Yusuf Rawa kemudian telah menjadi pejuang yang istiqamah dan insya-Allah mati sebagai pejuang yang dengan husnul khatimah. Tetapi kami anak muda pada waktu itu masih sangsi sama ada Al-Fadhil Yusuf Rawa akan mewarisi tinggalan-tinggalan perjuangan nasionalis Melayu yang tidak sepenuhnya membawa fikrah Islam yang syumul. Apa keistimewaan Fadil Noh? Kalau tadi saya katakan tarbiyah itu payungnya adalah Tuan Guru Haji Abdul Hadi, dan Tok Guru Ni Aziz itu payungnya adalah zuhud. Fadil Noh mempunyai kemampuan berhujah yang menarik anak muda pada waktu itu. Hujahnya mantap, jenakanya tepat. Dan sehingga hari ini kita tidak mempunyai orang yang mempunyai kemampuan seperti beliau dalam parti kita. Dan presiden kita juga telah semakin lanjut usianya. Mursyidul Am kita juga telah semakin lanjut usianya. Kita seakan-akan telah ketandusan pemimpin yang sehebat tiga tokoh yang telah saya sebutkan tadi. Dalam konteks ini, apa yang perlu kita risaukan adalah pemimpin pewaris yang mempunyai kemantapan hujah kerana kedalaman ilmu dan kematangan berfikir, sehingga apa yang mereka kemukakan tidaklah memecah belahkan tetapi menyatukan. Tidaklah menambahkan kelemahan tetapi memperkokohkan, menambahkan kekuatan. Kehilangan ini lebih dirasai jika sekiranya kita membiarkan saf perjuangan kita ditembusi oleh unsur-unsur oportunis dengan mempergunakan sentimen-sentimen kuat sehingga boleh memecah belahkan apa yang telah kita capai sebelum daripada ini.
Apa kejayaan politik Ustaz Fadil Noor? Dan apa pula pencapaian? Saya, yang paling penting yang dicapai oleh Ustaz Fadil Noor adalah konsep tahlus siasi. Dan konsep tahlus siasi ini bukan hanya didokong oleh Ustaz Fadil, tetapi bagaimana beliau mengolah pada tahap yang pertama, tahap pemikiran pemimpin-pemimpin PAS, supaya dia diterima. Dan kita telah melihat, selain daripada perbincangan yang matang dengan hujah-hujah yang dibawa oleh pemimpin PAS, bukan saja Ustaz Fadil Noor, tetapi dalam hal ini kredit yang sama kita harus berikan kepada Datuk Seri Presiden kita. Kerana Datuk Seri Presiden PAS yang menjadi timbalan Presiden PAS pada waktu itu telah mendokong gagasan-gagasan Ustaz Fadil. Dan tidak ada percanggahan-percanggahan pendapat dan konsep dan juga kaedah-kaedah yang membolehkan idea ini dikeras-kelaskan ataupun dijadikan di alam nyata. Pada waktu itu ada pemimpin-pemimpin yang tidak bersetuju ataupun ragu. PAS telah membawa sebahagian pimpinan PAS mengunjungi pemimpin-pemimpin Islam yang lain di Timur Tengah, di London, dan berjumpa dengan pemimpin-pemimpin negara yang lain. Dan daripada perbincangan itu, akhirnya kita telah mencapai kebulatan untuk mengadakan tahlus siasi yang pertama dalam Angkatan Perpaduan Ummah. Secara ringkas, Angkatan Perpaduan Ummah telah melahirkan Kelantan, ditabik oleh PAS. Kemudian kita melihat pula, tadi saudara Salahuddin telah bayangkan bagaimana permulaan Angkatan Perpaduan Ummah hanya daripada sebuah majlis makan malam yang dianjurkan oleh Dewan Pemuda PAS Pusat pada waktu itu dan dihadiri oleh tokoh-tokoh termasuk oleh Ustaz Fadil Noor, dan kemudian berkembang menjadi sebuah kerjasama politik. Dan kita telah menerima tantangan daripada kumpulan Islam yang menolak sama sekali kerjasama dengan mana-mana pihak buangan UMNO ataupun lebihan UMNO. Ada satu konsep pada waktu itu, kepalanya biawak, ekornya biawak. Walaupun dipotong dua, kedua-duanya biawak. Kita tak boleh makan ekornya, kita tak boleh makan kepala. Tetapi alhamdulillah Ustaz Fadil telah berjaya mengolah konsep tahlus siasi, dan kemudian timbul tahlus yang kedua, yaitu dengan Parti Keadilan Rakyat. Latar belakangnya adalah apabila Ustaz Fadil Noor telah secara terbuka mengunjungi Datuk Seri Anwar Ibrahim pada malam yang pertama beliau dipecat daripada timbalan Perdana Menteri dan daripada UMNO, dan kemudian telah menggagaskan apa yang dipanggil sebagai gerak, di mana NGO yang belum kenal PAS belum ini telah boleh bersama dalam satu platform yang diproduksikan oleh Ustaz Fadil Noor, dan pada waktu itu nama baik Ustaz Fadil Noor telah memuncak. Konsep yang sama sebenarnya digunakan oleh gerakan Islam yang lain di serata dunia. Dalam konteks Mesir, Mursi telah keluar daripada pimpinan Ikhwan Muslimin untuk menjadi pengurusi sebuah jawatan kuasa ataupun sebuah platform NGO, lebih daripada 60 NGO, termasuk yang ekstrim kiri, ekstrim kanan. Dan apabila Mursi detach ataupun secara rasmi mengosongkan diri daripada kepimpinan Ikhwan, ia telah diterima sebagai pemimpin semua lapisan rakyat dan pihak di Mesir, sehingga akhirnya beliau berjaya dalam pertandingan Presiden Mesir. Pada pendapat saya, Ustaz Fadil melihat kotak-kotak politik ini. Bagaimana kuat pun PAS Kedah ini, kita tidak akan dapat mentadbir PAS Kedah, mentadbir negeri Kedah, kecuali Kedah Selatan, di mana sebahagian pengundinya adalah orang bukan Islam, bukan Melayu, memberikan sokongan kepada PAS dalam konteks Kedah. Dalam konteks Malaysia, oleh kerana petak-petak politik dengan sentimen dan latar belakang yang
tersendiri. Tidak mungkin kita dapat menjadi satu kuasa politik yang dominan kecuali kita kecilkan tembok petak-petak tersebut sehingga air daripada petak-petak yang lain dapat mengalir masuk, memberikan kekuatan kepada PAS. Berasaskan konsep ini, pendekatan Datuk Fadzil Noor mengumumkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri harus dinilai secara kritikal. Kenapa beliau mengambil keputusan mengumumkan perkara tersebut? Pada pendapat saya, visi Fadzil Noor dalam pengisytiharan itu ialah untuk meletakkan satu tokoh sebagai satu jambatan pemikiran dan minta, supaya PAS dapat menjambati kumpulan-kumpulan pengundi yang belum lagi dapat melihat PAS sebagai parti yang dapat diterima oleh semua pihak. Dan dalam konteks ini, sebenarnya kita PAS menghadapi halangan kerana setengah anggota masyarakat belum menaruh kepercayaan kepada kita. Kita hanya mendapat kepercayaan ahli kita, tetapi kepercayaan masyarakat di luar parti kita bahawa kita mampu menguruskan negara ini yang pertama, mampu menguruskan negara yang berbilang kaum yang kedua adalah sangat terbatas. Dan kerana itu satu tokoh yang lebih diterima umum kerana telah ada track record, kerana telah dipercayai, kerana pergaulan dan latar belakangnya. Dalam konteks tersebut, saya berfikir itulah sebab Ustaz Fadzil Noor mengumumkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Apa hasilnya? Hasilnya kita mendapat kemenangan pada tahun 1999. Dan kita mendapat lonjakan kursi parlimen. Dan pada waktu yang sama, faham kita mendapat kursi yang tidak pernah kita peroleh sebelum dan selepas daripada pilihan raya tahun 1999. Kemudian takdir mengambil alih apa yang telah kita lihat. Ustaz Fadzil Noor dalam muktamar PAS pada tahun 2001 di Pengkalan Cepat Kota Baru seakan-akan tahu bahawa muktamar itu adalah pertemuan beliau yang terakhir dengan pimpinan-pimpinan dan ahli PAS. Kalau saudara masih ingat, pada ucapan penggulungan Ustaz Fadzil dalam muktamar tersebut, beliau telah mengambil mood perlahan dan telah memberitahu bahawa biarlah partisan kita lebih lambat, dan beliau telah mengambil contoh bagaimana Nabi Musa alaihissalam dalam surah Taha difirmankan oleh Allah tanya Nabi Musa satu perkara, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kanan kamu wahai Musa. Hanya satu soalan, tetapi jawaban Nabi Musa mengambil kesempatan untuk bercakap dengan Allah SWT dengan lebih lama. Jawaban Nabi Musa menjadi lebih panjang daripada yang patut diringkaskan. Qala hiya asaya, ia adalah tongkat saya. Atawakkau 'alaiha, saya menggunakan tongkat ini untuk bertongkat atasnya. Wa ahusyu biha 'ala ghanami, saya menggunakan tongkat ini untuk mengembala kambing biri-biri saya. Wa liya fiha ma'aribu ukhra, dan pada tongkat saya ini terdapat banyak lagi kegunaan-kegunaan untuk saya. Jadi jawapannya lebih panjang daripada satu soalan yang ringkas. Kata Fadzil Noor, ini adalah cara Nabi Musa mengambil kesempatan untuk berlama-lamaan dengan Allah SWT, dan saya pada pasang ini lebih kurang kata Ustaz Fadzil berlama-lamaan dengan para muktamirin. Dan kita semua tahu kemudian dalam bulan Jun 2002 Allahyarham telah meninggalkan kita semua dan meninggalkan satu legasi. Dan hasil daripada tinggalan beliau yang lebih penting adalah PAS dapat mencapai Kedah. Malangnya pada hari ini PAS telah kehilangan Kedah. Dan pada majlis ini saya tidak ingin mengambil kesempatan menghuraikan sebab-sebab kita kehilangan Kedah.
Yang pertama, kerana ia adalah sangat sensitif. Yang kedua, kerana masa yang singkat. Tetapi dalam konteks kita kehilangan Terengganu, untuk mendapatkan semula Terengganu, 3 penggal berlalu, kita belum berjaya mendapatkan semula Terengganu. Kerana itu dalam konteks tidak mungkin adalah menjadi sesuatu yang sukar untuk kita mendapatkan semula selepas 1 penggal kita mencapai. Oleh kerana itu, tugas saudara adalah sangat besar. Apa yang telah berlalu akan telah berlalu. Ustaz Fadil telah meninggalkan kita. Tetapi yang kita nak daripada seminar ini pada pendapat saya adalah bagaimana mengutip mutiara kebijaksanaan siasat, politik dan juga dakwah Ustaz Fadil Noh bagi merangka pelan hadapan untuk Kedah bagi pihak yang ke-14. Walaupun kita katakan suka, tetapi tidak mustahil jika penyelesaian politik kita dapat temukan untuk kita kembalikan PAS menguasai Kedah. Pada kesempatan seperti ini, saya ingin menyentuh adanya pihak-pihak yang mempersoalkan tahlil dalam berbagai-bagai cara. Pada masa yang sama, suara-suara yang mempersoalkan tahlil dengan PKR dan DI, sebagai contoh, Kelantan, kerusi-kerusi yang ditandingi oleh PKR hendaklah diserahkan semuanya untuk ditandingi oleh PAS. Seakan-akan dalam konteks Kelantan semua kerusi PAS telah kita menang. Kerusi DUN di Kelantan PAS kehilangan 7 kerusi. Parlimen Jili dan Gua Musang selamanya ditandingi oleh PAS dan PAS tidak pernah menang bagi kedua-dua kerusi tersebut. Kecuali kerusi Gua Musang, Jili dan 7 DUN lain yang kita tandingi semuanya dimenangi oleh PAS. Mungkin menasabah kita melontarkan idea itu. Tetapi idea ini dilontar pada pendapat saya untuk meretakkan kerjasama dalam tahaluf Pakatan Rakyat dengan niat untuk kita akhirnya dilamar oleh janda lainnya. Kalau kita nak kata UMNO itu janda, kita ni jantan, lelaki-lelaki ya. Kalau kita kata kita janda, kita duda, mana satu dia tak tahu. Tetapi bila kita bersendirian, mungkin duda atau janda lain mengikut mana kita menentukan kita akan melamar kita. Ini yang membimbangkan saya. Saya tidak bimbang dengan legasi Fadil Noh yang telah berlalu. Saya bimbang dengan tren semasa yang mungkin mempunyai pandangan politik yang berbeza daripada apa yang telah diasaskan oleh Ustaz Fadil Noh. Dan jika sekiranya kita katakan bersendirian itu kita memperoleh kekuatan lebih daripada kita berada dalam Pakatan Rakyat, statistik pengalaman politik kita telah pernah bersendirian. Kita tidak pernah mendapat peluang memerintah Selangor kalau kita bersendirian. Di Selangor dulu kita ada 8 kerusi, dan dalam PRU yang ke-13 kita mendapat tambahan 7 kerusi itu. Bermakna ada peningkatan sokongan kasih sayang rakyat kepada PAS. Dalam konteks Selangor kita tidak pernah mempunyai kekuatan politik seperti ini, baik ketika bersendirian maupun ketika kita dalam barisan nasional. Di Kedah kita kehilangan 7 kerusi yang kita hilang ini adalah kerusi-kerusi kita yang telah diandaikan hilang oleh kajian-kajian sebelum pilihan raya yang lalu. Tetapi kita tidak mengambil indah pandangan-pandangan itu sehingga ia benar-benar berlaku, dan barulah kita akur ia adalah benar-benar terjadi. Baik, dalam konteks yang lebih luas, PAS bertanding 313 kursi Parlimen dan DUN. Kalau ada suara yang mengatakan bahawa dalam Pakatan Rakyat kita tidak menjanji parti yang dominan, apakah dipinafi parti yang dominan itu? Kalau dipinafinya adalah bilangan kursi yang lebih banyak daripada parti lain, PAS dalam Pakatan Rakyat adalah parti yang terbanyak. Kursi yang diperuntukkan yaitu 313 kursi berbanding dengan hanya 120 lebih oleh Pakatan PKR dan 179 oleh 200 lebih oleh PDIP. Tetapi performance kita adalah tidak lebih baik. Ya, oleh kerana performance kita adalah tidak lebih baik,
kita tidak boleh menyalahkan pihak yang lain. Pada waktu kita bertanding lebih kursi daripada pihak yang lain, kita mendapat kursi yang dimenangi agak berkurangan. Berbanding BIP kita kurang, berbanding PKR kita lebih sedikit. Dan pada masa yang sama dalam Sadat Kedah, PKR telah mendapat tambahan kursi. Oleh kerana itu, konsep biasa yang kita gunakan dalam takluk biasa, iaitu kita adalah parti tertua, kita adalah parti terkuat, kita mempunyai banyak cawangan, tidak lagi sepenuhnya terpakai dalam konsep tsunami politik. Dalam konsep tsunami politik, Ketua Dewan Ulama PAS Johor bertanding di Johor, Saudara Salahuddin Nabi Arif, di kursi di mana pengundi Cina adalah 47%. Dan Ketua Dewan Ulama kita telah menang kerana sokongan 90% undi 47% orang-orang Cina tadi. Adakah selepas kita mendapat kepercayaan generasi muda menerusi tanda-tanda PRU yang ke-13 yang lalu, sokongan daripada pengundi bukan Melayu yang kekal daripada PRU yang ke-12 sampai PRU yang ke-13, kita akan mengambil satu langkah politik yang mengecewakan kedua-dua kumpulan pengundi yang baru kita peroleh ini. Dr. Halimah di Kelang, daripada peti undi yang beliau tandingi, semua peti undi Melayu, Dr. Halimah tewas. Beliau telah diselamatkan oleh peti undi bukan Melayu. Adakah dengan itu kita nak membiarkan pengundi bukan Melayu? Kita kembali kepada kepompong yang asal. Saya berpendapat, ramai-ramai sekalipun, apabila dia telah keluar daripada kepompongnya, apapun risiko yang akan dihadapi, ramai-ramai ini akan terbang menuju dunia yang baru. Mustahil bagi kita masuk semula ke dalam kepompong kita. PAS kalaupun berada dalam medan yang baru, dalam dunia yang serba baru, takut atau berani, kita wajib menggunakan seluruh kekuatan kita untuk terbang dalam dunia yang baru. Dan PAS pada pendapat saya, diasaskan oleh Datuk Fadzil Noor dan Tuan Guru Haji Abdul Hadi, adalah antara parti yang paling berpotensi untuk menjadi parti yang paling penting dan terbesar di Malaysia jika kita istiqamah di atas jalan kita. Fastaqim kama umirta. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Muhammad Al-Fatih Usam. Tanpa perlu saya tampil ke hadapan memberi warning, telah berhenti. Dan sebenarnya kita sudah terlajak sikit masuk dalam sesi yang seterusnya, iaitu sesi resolusi. Tapi oleh kerana sesi yang sebelum ni pun dah ambil masa sesi yang ketiga ni, jadi kita buka sedikit peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk bertanya, mengemukakan pandangan dan sebagainya dalam sekitar 10 minit. Boleh mula? Silakan dua. Saya bagi dua aja. Tolong bagi mikrofon dekat ni. Yang pertama, keduanya Tuan Haji Fauzi. Yang sini Tuan Haji Fauzi. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Ahli Panel kedua, Datuk Musa Salahuddin, dua naib Presiden PAS dan kursi ini. Saya nak cakap 2-3 perkara saja dalam mengenai. Tolong ringkaskan ya. Ya, tak apa. Panjang sikit apa? Apa nak takut? Masa ada ni baru 5-19. Apa nama? Teruskan. Dalam pemerhatian saya untuk maklumat tuan bahawa saya mengikuti PAS daripada kecil. Saya mengikuti perkembangan tadi. Daripada kepimpinan Datuk Asri, saya masih budak, saya bawa pergi majlis ramah. Saya duduk tengok, saya ingatlah kepimpinan
Datuk Tuan Guru Haji Sarawak, sehinggalah kepimpinan Datuk Haji Fatimah Muhammad Nur. Di waktu Tuan Guru Datuk Nek Abdul Aziz menjadi Ketua Dewan Ulama PAS, saya duduk ikuti dia, duduk ikut. Masa tu tak ada orang yang berpusu-pusu nak ikut Tok Guru. Pada masa tu Tok Guru masih pakai baju pagoda, duduk cuci tanah di Jabat PAS. Kalau tengok potong dia cuci. Saya masa tu duduk ikuti, tak boleh duduk ngayak di situ. Yang mana yang saya nak cakap hari ini, kita bercakap masalah pemikiran Datuk Fatimah. Perkara yang saya nak cakap ialah apabila wajinya Ustaz Fadil meninggalkan kita, dia ambil alih oleh tuan buah dia ke orang. Apa yang Ustaz Fadil buat, sebahagian saja diikuti. Di antara perkara yang tak diikuti oleh PAS Pusat dan PAS Malaysia, perkara apa yang telah ditandatangani oleh Ustaz Fadil bahawa melantik Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri Malaysia. Apa yang saya tahu, di saat akhir pilihan raya yang lalu, 28 kali bersorak. Tak mau terima Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kita berkawan lagu mana lagu tu? Berkawan dengan orang, berjanji. Islam kita tak pernah mungkak janji. Bila dia buat janji, dia tunai. Ini kita ada. Di bawah kepimpinan Tuan Guru Haji Awang dan di bawah kepimpinan naib Presiden ni, apa dia buat? Apabila penolakan terhadap Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri ini disebabkan benda ini orang tahu semua. Jadi kita hari ini, kita ambil satu solusi kami, kita mesti perkukuhkan Pakatan Rakyat bahawa Datuk Seri Anwar ini mesti jadi Perdana Menteri Malaysia. Bukan kita kata orang kita ni tak layak, tetapi seluruh masyarakat melihat Anwar Ibrahim inilah satu-satunya idola rakyat. Bagaimana kita lihat? Kebanyakan ini PAS mengambil sikap yang tidak bersama Pakatan Rakyat. Contohnya, boleh tahu bagaimana PAS Datuk Dr. Harudin kata, kita terima keputusan. Datuk Harudin kata, kita terima keputusan. Yang apabila nak buat bentuk, ada usaha muda saja yang mempertahankan kita bersama Pakatan Rakyat. Saya sendiri lihat bagaimana Pakatan Rakyat Datuk Seri Anwar berjaya memocokkan kepala China, boleh himpun sampai macam tu. Selama saya ikuti PAS ini daripada kecil sampai tua, daripada kecil sampai ketua, saya tak pernah lihat bagaimana China boleh duduk daripada pagi sampai pukul 12 malam. Kerana China ni lah satu kelompok masyarakat Malaysia yang takkan sertai politik macam yang berlaku sekarang. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya merosakkan kepala mereka. Itu satu ke dua tu? Satu. Okey. Yang kedua. Kita bagi peluang lainnya. Dapat saya dengan Haji Budi dia boleh baca Quran, boleh baca apa, saya tak ada. Saya tak pernah. Dalam tak pandai banyak kan? Baca apa? Banyak. Boleh bagi mereka dengar semua. Yang kedua. Okey. Dalam kami kita hanya orang kata macam seminar ini. Seminar pemikiran seperti ini macam masing-masing tadi saya dengar Ustaz Mujahid Sarawak bentang macam-macam nostalgia Belanda. Nostalgia seperti begini. Kita tak apa. Apa yang saya perhati PAS ni daripada kecil sampai tua, saya tengok mungkin dia perhati kenyang. Saya tengok kenyang ni masa saya duduk sekolah rendah tu. Dia tengok batu mepung kenakan siang. Dia berkata, Bang Tuan, dia kata, tengok. Orang Melayu punya pemikiran, bagaimana Bukit Siang tu habis hidup. Kalau kita ada baca saja tu, kita mau macam ni, benda ni dibawa balik oleh
dua naik presiden kita, mereka mesti fikir bagaimana kita nak perkukuhkan masa depan untuk 2014 punya bukan 2014 rakyat yang 14 untuk kita tawan Malaysia. Kalau kita lupiak macam macam tu masuk ke insyurans, ada lagi masing-masing pimpinan ni nak selamatkan jaya. Susah tak mau, kena tangkap tak mau, yang benar ni tetap gerah buah ni. Duk nak cukup lokap di kampung orang mul. Dia pulang lokap ya, mati. Betul, jangan kita akui. Yang wali. Seorang ni keluar pendapat. Pasal apa dia wali? Pasal dia punya kompak itu sendiri anak keren. Tak ada. Okey, terima kasih. Sila Tadi Fadli. Sebelum saya minta respon daripada kedua-dua nak presiden kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ahli panel, tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian. Sejak daripada pagi tadi kita setiap panel menyentuh tentang tahluk siasi. Tapi saya tak dengar seorang pun ataupun memang atau masa tu saya ketandah, saya tak tahu lah, yang menyebut tentang ulama dan profesional. Ketika kita di bawah pimpinan ulama ni dalam satu muktamar, ada perwakilan bangkit menyatakan kebimbangan tentang kepimpinan ulama yang akan diambil alih kumpulan profesional. Maka almarhum menjawab, kita nak mengulamakan profesional dan memprofesionalkan ulama. Di tuan-tuan, hari ini kita tengok golongan profesional banyaklah yang berfikir secara ulama, tetapi masih banyak lagi ulama yang tidak berfikir secara profesional. Pasal apa saya kata itu tuan-tuan? Kerana sekarang ini ahli-ahli PAS ataupun PAS itu sendiri sedang ditimpa malapetaka. Malapetaka ialah kita macam yang dipanggil oleh saudara Salahuddin Aib tadi, mensucikan ulama. Kita sekarang seolah tak boleh nak komplain, tidak boleh kritik. Padahal kita mengaji, Sayyidina Umar tu bersedia untuk dikritik dengan pedang, dengan kata-kata. Saya nak sebut nama tu ya hari ini. Fagul Aziz, Tawar Jahdi, Haruddin, Harun Sayyid dan juga Ustaz Azizan. Sebab itulah Datuk Ustaz telefon, apabila dia sampai tang Kedah kalah, dia kata sensitif. Sebab apa? Sebab penyakit semua ni mentakdiskan ulama, mensucikan. Saya tak boleh dikritik. Itu saya nak minta komen lah ahli panel tentang ni. Kerana apa? Kerana penyakit ni kalau kita biarkan, saya rasa kita tak boleh mencapai kemenangan dalam PH yang ke-14 nanti. Cubalah try. Tahun ni kita bertanding presiden. Kalau nak tahu nak untung ke dunia ni, kita buat tengok. Apabila kita sampai peringkat tu, kita rasa kalau kita boleh tembus halangan ini, insya-Allah kita boleh menang dalam raya yang ke-14. Sekian. Terima kasih. Saya mohon kedua-dua di panel kita untuk respon kepada yang disebutkan tadi tentang isu istiqamahnya untuk menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai PM, dan yang keduanya disebut tentang tindakan susulan kita lepas seminar ini bukan hanya sekadar terus-terusan bernostalgia tentang apa yang telah dilakukan atau pemikiran Ustaz Fadhil Nur, dan yang Tuan Haji Fauzi tentang fenomena mentakdiskan ulama. Silakan.
Saudara Prosi, saya ucap terima kasih pada dua soalan yang berat. Kita akan menghadapi pilihan raya kecil di Kuala Besut. Di Kuala Besut ada 1,000 lebih undi tentera, undi pos. Kalau tidak ada perubahan cara undi pos dikendalikan oleh SPR, saya kira adalah mudah berat untuk kita menang di Kuala Besut. Maknanya gerakan reformasi, tuntutan reformasi pilihan raya adalah tepat dan relevan. Setengah orang kita itu ingat, bila habis pilihan raya umum baru ini, 4 tahun, 5 tahun akan datang baru ada pilihan raya. Kerana itu mereka tidak berapa berminat menyokong blackout 505. Takdir Allah SWT pilihan raya kecil berlaku lebih awal daripada yang dijangkakan. Dan kita akan berdepan dengan undi pos dan segala ikhlas SPR. Dan kalau tuntutan pilihan raya seperti pembaharuan pilihan raya berjalan seperti yang kita tuntut, kita boleh menghadapi pilihan raya ini dengan lebih baik. Pada pendapat saya, Blackout 505 dalam perspektif Ustaz Fadil tidak pinjam semula sekejap otak Ustaz Fadil. Kalau Ustaz Fadil hidup, apa pendirian dia tentang Blackout 505? Adakah dia akan mengeluarkan kenyataan bahawa ini adalah perhimpunan jalanan yang akan mengembangkan kerajaan? Jawabnya tidak. Kerana Ustaz Fadil melihat dari segi marketing, pemasaran. Dulu PAS mempunyai sebuah kedai runcit. Pelanggan kita hanya orang kampung. Jualan barang kita terhad. Sekarang ini lebih hypermarket, toko, market besar, kapal dan lain-lain, beri ruang kepada kita letakkan barang native kita, jualan kita dalam pasar mereka. Blackout 505 di Kelana Jaya 200,000 lebih orang hadir. Tiba-tiba juru jual tak nak pergi, nak jaga kedai musik bapak dia tinggal. Dalam konteks inilah saya sebutkan di Kediri, kita belajar dengan Yusuf Bakartawi. Dia tinggal di Doha, kota. Dia terbang naik kapal terbang pergi ke Medan Tahrir untuk menunjukkan kebersamaan ulama dengan rakyat jelata dan para pemuda yang telah berkorban diri mereka. Dan kerana itu Qaradawi disanjung namanya. Mesej gerakan itu sampai. Kalaulah tidak kerana Qaradawi hadir di Medan Tahrir, dan kalaulah tidak kerana anak-anak muda ini berkorban untuk berhimpun di Medan Tahrir, mana akan boleh Mursi menjadi Presiden Mesir pada hari ini. Ini dinamisme politik yang berlaku. Kalau kita menjadi penonton, memang seronok. Kalau kita sudah terpilih sebagai wakil rakyat, goyang kaki sebagai penonton, itu adalah yang paling seronok sekali. Tetapi kita lahir sebagai pejuang. Dan orang yang mengikuti perjuangan yang ditinggalkan oleh Nabi ini, kata setengah pejangga, Nabi Muhammad dan para pengikutnya itu, kalau gunung tidak datang kepada mereka, mereka akan datang kepada gunung. Menggoncang gunung itu sebagai Nabi Muhammad telah ketika Taif dan lain-lain. Kita bukan nak pergi goncang gunung. Kita nak hanya berkongsi kekecewaan anak-anak muda terhadap perjalanan di Adrian ketika hadir dalam apa yang dinamakan sebagai Blackout 505. Pada pendapat saya, ini adalah wajib. Ini fatwa baru. Dan fatwa baru ini dah selesai. Tiga telah pulang. Fatwa baru saya pada hari ini, Blackout 505 ini, apa juga tuntutan reformasi pilihan raya, tuntutan reformasi pilihan raya itu wajib. Kerana kita sentiasa mendengar ulama membawa konsep sesuatu yang wajib itu tidak boleh terlaksana dengan sesuatu perkara, maka perkara tersebut juga menjadi wajib. Sembahyang wajib,
Lalu mengambil wuduk untuk ambil air sembahyang juga wajib. Bila air tak ada, gali telaga jadi wajib. Sekarang peringkat gali telaga. Tuntutan reformasi pilihan raya adalah peringkat gali telaga. Supaya PRU kecil dan besar akan datang adalah pilihan raya yang adil dan bebas dan bersih. Baru perjuangan kita boleh menang. Tiba-tiba ada pula orang lain kata kita sudah reda. Saya kira reda dengan ketentuan ilahi dan reda dengan pengkhianatan manusia adalah dua perkara yang berbeza. Dan tadi sudah ada pertanyaan pula tentang apa soalan tadi yang mula-mula tadi? Saya di antara yang dituduh oleh orang pasti sebagai mendewa-dewakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kononnya saya terbang ke Dubai kerana deklarasi bersama Anwar dengan Husam. Anwar jadi Perdana Menteri, Husam jadi Timbalan Perdana Menteri. Masa itu saya bertanding tu saja. Macam mana nak jadi Timbalan Perdana Menteri? Dan kursi yang saya tandingi baru ini kursi Putrajaya. Bila raya lepas, PAS hanya dapat 21%. No way. Nak lantik senator baru jadi Timbalan Perdana Menteri belum lagi pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Tetapi kita telah mencapai satu tahap politik di mana ahli Fakir lebih dahsyat daripada ahli UMNO memfitnah pemimpin-pemimpin PAS. Yang terakhir yang mereka gunakan, saya adalah anti kepimpinan ulama. Padahal kalau saudara Salahuddin, saya, generasi tercampus macam kami, tiap-tiap minggu, hampir tiap minggu kita ke museum. Dan kaset khutbah Ustaz Haji pada hari Jumaat dan kuliah Jumaatnya adalah wajib kita beli tiap-tiap minggu. Koleksi kaset-kaset itu saya masih ada lagi. Kalau tak percaya, sudah cari orang yang kata kita anti ulama, kita bawa kaset saya yang saya simpan, kaset Ustaz Haji, mana banyak dia dengan saya. Kita bukan mendewakan Anwar, tetapi kita juga kena menunjukkan kesetiaan dalam pakatan kita. Kalau kita mengajak orang lain bermain kayu tiga, orang lain lebih mahir bermain kayu tiga dengan kita. Kalau kita mengajar mereka dengan kesetiaan, dan kesetiaan itu adalah bukan untuk dia seorang. Kesetiaan itu adalah untuk perjuangan yang kita layani bersama. Kalau menanglah dia, kemenangan itu melimpah kepada kita. Sebahagian agenda perjuangan kita telah dapat daya dikedepankan. Dan saya telah sebutkan, pada hari Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk UMNO, pada hari itulah saya masuk PAS. Dan saya kekal dalam PAS sehingga hari ini. Dan andai kata Datuk Seri Anwar Ibrahim besok kembali semula kepada UMNO, insya-Allah kita akan terus bersama dengan PAS. Dan persahabatan ataupun kesetiaan kawanan perjuangan kita berhenti di situ. Tetapi ini telah digunakan. Termasuk yang terakhir, saya juga adalah Syiah. Saudara Salahuddin juga adalah Syiah. Dan kami akan menyembelih anak-anak orang PAS. Ini dikemukakan dalam lepak, bukan dalam lepak UMNO. Lepak ini dianjurkan oleh orang-orang PAS. Dan saya telah 2 kali menyebut, PAS mesti mengambil tindakan disiplin terhadap orang-orang seperti ini. Soalan terakhir, sensitiviti tentang kedah. Sensitiviti tentang kedah ini bukan saya takut mengemukakan. Tetapi pada hari ini, pemimpin kita Ustaz Azlan masih dalam keadaan seperti yang tuan-tuan semua tahu. Kita juga mempunyai adat dan tata susila. Apa yang harus kita jagakan, kita jagakan. Tetapi yang saya nak sebutkan, yang penting, tetapi sensitif, bukan dengan niat untuk secara sekaligus mendiskreditkan apa yang dipanggil kepimpinan ulama. Yang paling penting adalah kalau
ulama yang memimpin itu lemah, kita diwajibkan menegur mereka. Dan kalau teguran kita itu tidak didengari, kita wajib untuk menguatkan teguran itu. Dalam konteks ini, kita semua adalah manusia yang tertakluk kepada sunnah Allah SWT. Dan kepimpinan itu mempunyai ciri-ciri yang tertentu seperti dinyatakan oleh Al-Quran Al-Karim. Kepimpinan ulama baik, bukan ulama baik. Paling atas syaratnya adalah mustaqim. Ketakwaan itulah yang menentukan antara lain sama ada kepimpinan itu berjalan di atas landasan yang benar ataupun tidak. Dan ahli-ahli diberikan peluang untuk menegur. Dan oleh kerana itu, walaupun kita kekal dengan konteks kepimpinan ulama, saya sama sekali tidak tergoncang hati saya dan konsep kepimpinan ulama yang telah diterima pada tahun 1982 dulu semasa saya hadir bersama. Tetapi pada masa yang sama, ulama itu sendiri mesti meningkatkan keterampilan mereka. Kenyataannya itu menggambarkan hasrat ahli bawahan, tidak mengulangi kenyataan Datuk Afri satu masa dulu dan pemimpin lain yang hampir sama nadanya dengan pemimpin-pemimpin UMNO yang kita berlawan dengan mereka. Kalau tidak, saya akan jadi fobia. Mungkin adik-adik yang muda tidak terdedah dengan latar belakang perang 1980. Saya terdedah dengan latar belakang perang 1980. Kenapa kepimpinan ulama diangkat? Kerana kita ingin menolak adanya pahaman kemelayuan campur keislaman, nasionalis campur islami. Yang kita nak adalah Islam yang syumul. Kalau kepimpinan ulama boleh menjaga kepimpinan Islam yang syumul, ada keyakinan terhadap perubahan, dideraji oleh takdir, dan PAS tidak akan kembali menjadi koda tunggangan UMNO seperti pada masa Barisan Nasional. Saya tidak sedikit pun menaruh keraguan terhadap konsep kepimpinan ulama. Tetapi janganlah sama sekali keyakinan kita ini adalah keyakinan yang dipermain-mainkan atas nama ulama, ya. Tetapi dibawa dengan penuh amanah atas nama perjuangan, dan insya-Allah dengan itu parti kita akan terus maju. Tadi cadangan adalah tentang perang musuh. Saudara mencadangkan apa gagasan untuk 4 tahun akan datang. Kita sentiasa buat musuh, kita kalah gandai. Tapi jarang kita membuat perang musuh. Kalau kita buat perang musuh, orang akan kata, ada pendapat yang mengatakan kita dan gila-gila kan nak ke Putrajaya. Masya Allah. Habis entah berjuang ni nak gimana? Entah berjuang nak gimana? Dalam konteks Malaysia, Putrajaya adalah simbol bagi kekuasaan di tempat persekutuan. Kalau kita masuk dalam medan siasat politik bernegara, tiba-tiba Putrajaya bukan sasaran kita, lebih baik kita masuk Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh kita nak pergi Putrajaya. Ya? Kalau kita masuk wadah politik, bila kita membuat rancangan dan plan untuk kita sampai ke Putrajaya, orang kita pula kata ini adalah semakan dengan janji manis Anwar Ibrahim. Masya Allah, kalau Anwar mati besok, kita akan tetap melangkah ke Putrajaya. Kalau Anwar keluar daripada Pakatan besok, kita akan tetap melangkah ke Putrajaya. Kalau siang lagi kita telah menyerahkan, tidak perlu mempunyai satu apapun impian dalam perjuangan politik kita. Kita telah pun mati sebelum daripada ajal memanggil kita. Kenapakah pandangan-pandangan yang sebegini muncul dalam PAS pada waktu ini? Pada pendapat saya, yang saya paling bimbang,
mereka membawa agenda untuk mendekatkan kita dengan UMNO, Barisan Nasional, Fastaqim kama umir. Pada pendapat saya yang kredit, garis strategi kita pada PRD yang ke-14 adalah istiqamah dan konsisten. Kalau orang muda boleh melihat kita istiqamah, kalau pengundi Cina boleh melihat kita istiqamah, kalau pengundi lain juga boleh melihat kita istiqamah, insya-Allah ini garis strategi yang paling penting. Kalau kita tidak dilihat istiqamah dan konsisten, kita telah melanggar pokok garis strategi dan kita akan kembali kepada zaman kemalasan yang pernah kita lalui pada tahun-tahun 70-an dan 80-an. Saya mohon maaf karena tidak menjawab sepenuhnya soalan saudara kedua-dua tadi, dan saya juga mohon maaf kepada rakan-rakan yang menganggap jawaban ini agak kasar, tetapi masa hidup kita menjadi lebih singkat daripada kemarin. Kita tidak ada masa lagi untuk tidak berterus terang dalam perjuangan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Usam pun dah jawab panjang. Tuan Jimat Sabu pun ada di belakang untuk ucapan penutup. Saya hanya mungkin menambah sedikit saja lagi. Saya nak berkongsi tadi tentang YDP Padang Serai tadi menyebut tentang isu bukan kita nak mempersucikan seseorang. Saya rasa tadi yang Muhammad Datuk Usam pada sebut, kalau tuan-tuan dengar Datuk Usam tadi, boleh baca 2-3 patah ayat Quran. Saya sendiri, kami bukan lahir daripada jalur ulama. Itu takdir kami. Ayah saya dulu hantar saya ke sekolah Inggeris. Orang Inggeris, cikgu Inggeris ajar kami lu apa? You must speak in English. You must drink in English. You must think in English. Bayangkan, hayat saya di sekolah dari darjah 1 sampai tingkatan 6. Jadi mana mahu macam saya boleh kenal Islam? Saya hari ini boleh baca lah sedikit 2-3 patah ayat Quran. Dari mana saya belajar? Saya nak jawab pada petang ini. Saya belajar dari kepimpinan ulama. Jadi janganlah nak tuduh kami ini nak jatuhkan kepada ulama. Bukan kerja kami. Kita bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita ada kepimpinan ulama yang ada pada hari ini. Tapi saya nak beritahu ya, jangan ada kumpulan dalam parti ini yang melaga-lagakan kumpulan ini tadi. Kita tak boleh hidup. Bayangkan besok parti ulama saja, apa jadi? Apa jadi? Satu masa besok tak ada ulama, orang macam kami semua, apa nak jadi? Jadi bukan itu game kita pada hari ini. Bukan itu our way forward pas pada hari ini. Jadi saya minta lah supaya tak ada unsur-unsur ini yang pada hari tak ada kerja lain, duk gelau lah Anwarinas, Erdogan, macam-macam dah hari. Kita takkanlah kita nak walak parti ni pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Gila. Kita ada presiden kita ada masyarakat kita. Kami ini siang malam bersama dengan Kepimpinan Pusat fikir yang terbaik untuk parti. Hala tuju parti. Kadang-kadang mereka tahu rahsia parti, rahsia masyarakat parti, ojo. Itu yang jadi bahan mereka. Perbezaan pandangan dalam mesyuarat, tak boleh. Takkan kata hantar kami sebagai nak presiden pada hari ini nak jadi yes man. Tugas kami adalah menegur, bekerja, mengkritik, memberikan pandangan dan jadi keputusan. Kita akan atur insyaAllah. Pada zaman-zaman dah, bertawakal Allah. Jadi saya rasa budaya macam ini harus kita tamatkan. Harus kita berhentikan supaya parti kita akan lebih maju pada masa yang akan datang. Jangan main isu ulama tidak ulama. Saya nak beritahu ya, sejak Tuan Yusuf Rawa, Tu Guru Haji Hadi Ustaz Fadil, orang tak lawan presiden ni. Betul tak? Ibarat orang tak lawan, orang guru orang tak lawan.
Berapa dekad awak tak lawan? Awak tak lawan. Dan bila ada perlawanan mula dengan 2005, ini sejarah PAS yang kita boleh kongsi bersama. Kita hidup, kita menjadi saksi hidup pada hari ini. Bila almarhum Hasan Jukri ambil alih, Ustaz Nasar lawan. 2007 Harun Tayyib lawan balik. Tak timbul isu ulama tak ulama. Jadi lawannya ulama tak ulama. Isunya pada waktu nak mencari yang terbaik. Siapa tokoh terbaik yang boleh bantu parti. Jadi dengan isu 2009 bertanding, Pak Sabu bertanding, Usam bertanding, Ustaz Asaf bertanding. Timbullah isu ulama tidak? Ulama. Bukan itu isunya sebenarnya. Jangan kita terheret dalam game ini. Jangan kita terheret dengan isu ulama tidak ulama ini. Ulama teruskan perjuangan. Ulama teruskan kecemerlangan. Syura ulama teruskan komitmen. Tak ada orang lawan. Jadi sekiranya ahli melihat sama itu ke ulama, kalau kita tidak ulama, kita tidak menyumbang pada parti, kita sendiri akan jatuh. Saya kena sebut benda ini sebab lampau. Saya beritahu tadi oleh pengajar, ada program SMS, batalkan program itu. Betul? Sabotaj. Saya sendiri terima SMS, kerana nak jamin menang, jangan pergi program ini. Apa nilai kami sebagai anak presiden? Tapi saya tak takut, Masya Allah. Dan saya yakin perwakilan Muktamar PAS adalah perwakilan yang bijak, Insya Allah. Dia akan terheret, yang tidak akan terheret dalam isu ini, Insya Allah. Kemudian yang akhir sekali saya nak sebut tentang Kedah, kalau itu sampai tadi bukan masanya dan mungkin pendek untuk kita bincang tentang Kedah, tapi Insya Allah saya sendiri yang diamanahkan oleh parti banyak kali untuk jadi misi perdamai di Kedah ini, dan juga saya juga mengetuai insya-Allah postmortem di RU, insya-Allah segala dapatan, segala fakta, segala apa pun yang kita akan temui, insya-Allah kita akan ambil kira without fear and favor. Saya tidak takut untuk mendedahkan besok apakah sebenarnya punca kekalahan kita khususnya di Kedah ini, insya-Allah. Itu jaminan yang boleh kita berikan. Yang penting parti, masa depan parti dan kepentingan parti adalah segala-galanya untuk kita semua, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.